juga Cina dari Indonesia. Oh, ibu dari Indonesia cuy. Tetapi pada awalnya Cina juga dari Indonesia ya. Yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact TV. Kalau kemarin aku pernah reaction ustadz-ustadz yang terkenal di Malaysia, yang berjaya banget di Malaysia. Ada salah satu ustadz yang paling berjaya yaitu Ustadz Abid Liu ya. Nama beliau sekarang sangat dikenali di Malaysia dan sangat terkenal lah di Malaysia itu ya. Dia juga punya YouTube channel ya. Aku sudah lihat YouTube channelnya dan sudah aku subscribe juga ya. Di video-videonya dia sering mengupload video-video tentang membantu orang dan segala macam ya. Tetapi aku belum tahu cuy, belum tahu siapa sebenarnya Ustadz Abid Liu ini ya, biografinya ya. Namanya pun aku kurang tahu cuy, nama lengkapnya. So ini ada video tentang biografinya Ustadz Abid Liu ya, tentang siapa sebenarnya Ustadz Abid Liu ini dan ya sejarahnya ya, sejarah keluarganya, biografinya lah ya. So mari kita lihat ya siapa sebenarnya Ustadz Abid Liu ini. Yuk. Yusuf Jalil, ini dari Yusuf Jalil channel cuy. Siapa Abid Liu? Nah, siapa nih? Beliau adalah insan yang banyak menyantuni masyarakat dengan penuh hikmah. Oke. Beliau sangat lembut hati dan baik orangnya. Jom kenali beliau. Dengan tagline keluarga sunnah dan sentiasa menyeru umat Islam untuk mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup membuatkan Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau nama komersial Abid Irawan bin Ibrahim Liu disegani dalam kalangan masyarakat Malaysia. Oke. Nah, sering turun ke jalan ya cuy ya. Nama penuh beliau ialah Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau Liu Yung Pao. Oh, Liu Yung Pao. Beliau dilahirkan pada 21 Disember 1984. Beda berapa tahun dengan aku? Beliau berasal dari Muazzam Shah Pahang Darul Makmur. Oh, orang Pahang. Beliau adalah anak ketiga daripada 12 adik-beradik. 12 Beliau adanya? adalah berketurunan Cina dan beragama Islam. Keluarga Beliau semua sudah berkahwin. Cina. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Ridan pada tahun 1991. Selepas itu ke Sekolah Menengah Muazzam Shah pada tahun 1997. Dari kecil sudah sekolah Islam ya? Selepas tingkatan 3 beliau ke Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Berarti dari kecil sudah Islam dia nih cuy ya? Selepas itu beliau ke Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib pada tahun 2002. Beliau menyambung pelajaran beliau ke Universiti Putra Malaysia UPM dalam bidang ijazah sarjana muda sains kemanusiaan. Mengenai kisah beliau, beliau pernah dibelasah dan ditampar berkali-kali oleh senior ketika melanjutkan pengajian di Universiti Putra Malaysia kerana mengetuk pintu bilik mereka setiap kali masuk waktu solat subuh. Ditampar karena cabaran tetap ada ketika kami berdakwah di bilik pelajar. Tiba-tiba seorang senior pulang dan membalik bantal ke arah saya dan terus membelasah saya. Ikutkan darah muda, mahu juga saya membalas, tetapi mengenangkan ketika saya sedang berdakwah terpaksa menahan diri. Beliau mula berjinak dalam bidang dakwah seawal usia 12 tahun. 12 tahun dakwah dia. Beliau banyak belajar daripada guru matematiknya iaitu Muhammad Noor yang sentiasa berdakwah dan menerapkan ilmu serta akhlak baik dalam kalangan pelajar. Cikgu Muhammad sering memberikan nasihat mengenai akibat jika meninggalkan solat satu waktu boleh masuk ke neraka sehingga 80 tahun. Saya menangis dan risau. Sejak itu saya mula ke surau dan ke masjid untuk berjemaah, kata beliau. Walaupun bapa berketurunan Cina, Ibrahim Liu menganut Islam ketika mengahwini ibu yang juga
Indonesia. Oh, Samsina ibunya Hakim. dari Indonesia cuy. Tetapi pada awalnya Cina keluarganya juga dari tidak Indonesia, ya? benar-benar mengamalkan Islam. Guru saya itu pernah berpesan untuk berdakwah bukan hanya sampai habis sekolah tetapi hingga akhir hayat. Buktinya Iya, sehingga berdakwah sampai kini akhir hayat, cuy. guru itu masih lagi berhubung dengan saya dan keluarga sering datang menziarahi ke rumah kami. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, katanya hubungan beliau dan 6 adik-beradik yang berlainan agama semakin rapat walaupun 6 kebanyakan adiknya itu mereka lain agama, menetap cuy. di Johor dan Singapura walaupun tidak mendapat pendidikan dalam bidang agama secara formal. Beliau mula mendalami ilmu agama sejak usia 13 tahun di beberapa madrasah di Pakistan dan Thailand. Setiap kali cuti sekolah, beliau akan ke negara berkenaan untuk mengikuti pengajian agama bersama jemaah tabligh. Dakwahnya bukan hanya terhad dalam kalangan rakan sebaya tetapi juga dalam golongan mak rempit dan penagih dadah yang gemar melepak di tepi jalan. Bagus cuy, ini dakwahnya Paling membahagiakan tepi apabila jalan, cuy. ada penagih dadah yang kembali ke pangkal jalan. Cara dakwahnya ini bagus cuy. Antara pencapaian-pencapaian yang pernah beliau perolehi beliau ialah penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 1437 Hijrah, iaitu pada tahun 2015. Banyak penghargaan yang sudah didapat dia ya. Beliau adalah penceramah motivasi dan perunding latihan di SL Training di bawah bimbingan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Khamsah dan Profesor Ceramah motivasi. selama 4 tahun. Beliau telah memberi ceramah di seluruh Malaysia, Indonesia, Thailand, Pakistan, India dan Singapura. Beliau juga adalah penceramah slot motivasi pagi, slot Islam Agamaku, slot Itu Indah, Usrah Nurani dan banyak lain-lain itunya di radio IKIM.FM dan Sina FM. Banyak slot dia di radio ya. Beliau adalah panel jemputan di pelbagai media massa seperti TV Al-Hijrah. Beliau telah mengendalikan lebih 1,000 kursus di agensi-agensi kerajaan dan swasta meliputi modul dalam bidang pembangunan manusia, kerja sebagai ibadah, kepimpinan model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah dalam keluarga, bina insan, pembangunan kepimpinan, komunikasi berkesan, pasukan kerja, pengurusan stres, teknik belajar berkesan dan Banyak, cuy. hubungan kemanusiaan. Beliau juga berkongsi tip murah rezeki yang diamalkan beliau dalam kehidupan seharian. Tip tersebut berbunyi, 2 kunci rezeki dan ketenangan datang dalam hidup kita. Sayang dan jaga isteri dengan baik. Jaga hubungan keluarga, jaga solat. Sebelum memulakan kerja, solat 2 rakaat. Nak buat apa-apa pun, minta pada Allah dahulu. Solat dulu cuy. Tidak Itu kunci pernah sukses. kecewa sebuah Kunci murah keluarga rezeki yang cuy. membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang boleh memberi bahagia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jom kita lihat antara kata-kata dan aktiviti-aktiviti yang dikongsikan oleh beliau. Jom kita saksikan. Oh, ini aktivitasnya cuy. Oh, ini dia bagi-bagi bantuan untuk hospital ya. Untuk COVID ya. Selesai kau sampai sana dengan sampai dah dengan lori ya. Okay. Ni barang besar. Tak besar sangat, boleh angkat. Tapi turun ke mana agak? Turun situ lori yang nampak ni. Ada. Mana kan? Abang, mana tadi? Iya, dia bagi-bagi bantuan untuk hospital ya. Semoga Allah selamatkan kita pada COVID-19. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari COVID-19 ini cuy.
satu asal kemah ni ya. Untuk tinggal ya. Beli dua asal kemah kan. Ini sini punya. Senang belilah tu eh. Ini dia orang yang biasa puan tak dekat Sungai Buloh sama rasa. Sama jenis. Sama macam kat Sungai Buloh. Dia trend jenis macam tak sama. Salam kakak sihat. Bagus. Sihat. Ada beberapa tempat tu. Oh, dia bagi-bagi makanan juga cuy. Ke baik jaga kesihatan ni. Oh, untuk askar-askar, weh. Lain kan? Yang lain. Keren Ustaz video ini ya. Oh, tadi pergi sana tu. Bagi-bagi makanan juga. Besar kerja tentera ni Allah beri pahala kan tu kan. Tak ada tempat lain pun dia mereka juga tahniah kan. Jadi saya jaga solat kan. Dan Allah berkatkan. Oh, sambil dakwah dia cuy. Dia bagi-bagi makanan sambil dakwah. Wah, bagus nih dakwahnya. Assalamualaikum bang. Boleh? Moga sehat kan eh? Selamat semua. Bagi semua bang. Banyak kan ni? Rezekinya dibagi-bagi cuy. Tambah banyak rezekinya pasti kalau bersedekah kayak gini ya. Itu apa cuy? Ini apa ini? Kotak apa ini? Ada apa-apa ya? Ada apa-apa yang perlu ni? Kita kekurangan macam facial yang aku macam welding buat tapi dia plastik gagal. Ini banyak bantu yang tak kasih banyak. Kasih Putrajaya tak nak gigi. Sana Sungai Buloh. Shah Alam, Kelang, Lampang saya selalu KL. Baik ni jauh sikit Putrajaya. Itulah nak ambil sikit orang kata orang berkhidmat ni dia pahala dia besar dia berjihad lah barisan depan. Apa yang korban. Saya nak keluar rumah risau lah. Itulah buat jadi kuat lah. Yang jihad jadi pahala. Berarti Allah bantu keikhlasan tu. Tapi kata tak ada tempat lain tu kamu melainkan situ. Weh, sambil dakwah dia cuy. Macam abang-abang ni pula jaga setiap malam sepanjang ni. Setiap hari bukan si malam, siang malam. Mana ada gaji boleh bayar kan? Kalau susah mungkin mana ada sesuai lah kan? Tak tolong. Boleh? Terima kasih semua ya. Allah dibalas semua yang kebaikan. Ya. Maaf tak dapat bantu apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga sehat sentiasa ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dah datang ke sini. Ya, terima kasih. Tadi Ustaz ke klinik Gombak Sekian. Petang hospital Kelang, hospital HKL. Sangat terharu dan Nanti kakak ambil nombor saya kalau macam anak apa-apa sih kak gitu kan. Dia kasih nomor ponnya ya. Dia boleh carikan. ini dia tutup. Bukan satu saya pakai. Kita kena Baik kakak, nanti kita jahit. Terima kasih Ustaz. Okey mak, tak payahlah. Memang dah tak ada buat. Kalau tak ada Mana klinik kecil. dapat klinik kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Betul ambil nombor saya tadi ya? Nah, kasih Rasa, kasih Tuan Nama, kabar bagus. Mana mak? Okey semua? Oh, di polisi juga dia. Di balai polis juga cuy. Satu je, mana tadi? Jalan saya Putra. Buat tak? Macam kita trending, kita ada 4 LDR lagi. Kita 5 dalam grup. Boleh. Di 4 lokasi ni, anak buah saya akan bawa lah. Bawa dan kita boleh nak lagi-lagi kan. Terima kasih HKL tolong iring kita bersama kita ini. Semoga Allah terima kita. Dakwah di balai polis, dakwah di jalanan, dakwah di rumah sakit. Di semua tempat dia dakwah cuy ya. Gila hebat, keren Ustaz ini. Kerja cleaner, Shell, Petronas, Petropa, McDonald, KFC. Wih, sepi banget jalanan Malaysia cuy. Grab, GoFood Panda. Semua kita Semua di orang di rumah ya, tak boleh keluar. Besar yang kasih sayang bersatu hati. Semoga Allah terima. Ya Allah, Baik kak. sepi banget. Sorry kak. Pusing. Mas ada bang? Tuh, dia bagi-bagi di jalan cuy. Untuk askar-askar, untuk PDRM, untuk polis-polis yang jaga. Ada yang tukar ni. Terima kasih. Tolong. Oh, masuk dah 6 man. Lebih satu sekejap bang. Abang. Ya bang, terima kasih bang. Ini kita ya. Terima kasih kan. Ustaz. Semoga Allah mudah semua ya. Oh, bagi makan mudah. Jaga diri ya.
Semoga usaha Mulia ini betul ya, dapat Ustaz diikuti Ebilio oleh ini. semua masyarakat di Malaysia. Moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Amin, Moga amin. kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia tadi cuy biografinya, dan ternyata ada activity juga ya yang sudah dilakukan oleh Ustadz Ebilio di jalanan. Dia turun ke jalan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi sodako, bagi-bagi alat-alat untuk keperluan hospital. Mulia banget ya. Rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala itu disalurkannya kembali ke orang-orang yang memerlukan. Wah, bagus banget ini cuy. Ini perlu dicontoh banget apa yang dilakukan oleh Ustadz Ebilio ini cuy. Siap. Pantas saja dia banyak orang sayang dengan dia ya, karena mulia banget apa yang dilakukannya ini cuy. Ya, semoga sehat terus untuk Ustadz Ebilio, dan semoga semua yang dilakukan oleh Ustadz Ebilio dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect for Indonesia. Ciao.